PV apa? Personal PV, personal group PV, group PV, category sales incentive. So yang ni pun anda boleh ajar dekat downline anda yang baru join supaya mereka lebih faham. Okey, so itu yang keempat. Yang kelima, network. Network ini adalah mencakap apa segala history ataupun sejarah kaki-kaki anda, downline anda akan tertera dekat sini. So anda boleh tengok semua downline anda dan juga berserta dengan sales mereka. Maaf saya tak boleh nak tunjuk sebab saya punya demo account tak ada downline. Kalau ada downline dia akan, anda boleh buka sendiri dekat CNI Business Center anda. Kalau nak try sekarang pun boleh. Anda boleh nampak susu galur keturunan anda dekat sini. Berserta dengan PV dengan siapa yang anda nak kena follow up. Oh nampak dia ni macam demau sikit lah. Bulan ni tak ada sale lah. Oh kena follow up dengan dia. So segala monitoring boleh berlaku di sini. Di bahagian apa yang cakap network tu tadi. So cakap CNI Business Center ni boleh bagi saya lah, boleh katakan lengkap dah untuk anda buat bisnes secara online tanpa perlu call CNI, tanpa perlu bersusah payah pergi service center. Even nak beli barang online pun boleh melalui sini. Okay, so seterusnya product tools. Yang ni pun kita tak pergi dengan lebih panjang. Saya cuma nak beritahu kalau nak cari price list, nak cari testimoni, nak cari booklet. Ada orang cakap, mana nak dapat produk katalog yang tahun yang latest punya. Saya cari tak jumpa lah. Cari dekat dalam produk tu. Pergi dekat produk leaflet dengan booklet. Produk leaflet dengan booklet. Dekat dalam ni ada segala leaflet dengan flyer dan sebagainya. Kalau anda turun bawah lagi nampak tu. Produk katalog. Produk katalog 2018-2019. Ni yang latest punya. Klik situ anda buka. Ini adalah kita punya produk katalog secara online. Mungkin anda dah biasa buka tapi mungkin anda tak pernah tahu pun ada benda-benda ni semua dekat dalam CNI Business Center, betul tak? So hari ni saya just nak refresh So kita punya katalog ada kat dalam ni yang biasa anda dapat ataupun anda kena beli kat DC RM5 kat dalam ni free of charge. Kalau anda rasa malah nak keluar duit, nak print je ataupun nak photostat je ke, ambil kat sini pun boleh. Okay. Sebab saya cakap ni, sebab saya sering dihujani persoalan-persoalan begini oleh CBO. Mana nak dapat ni, mana nak dapat tu. Ini saya ajar sedikit. Tak payah nak call saya. Benda-benda di sini anda boleh dapat sendiri dekat dalam CNI Business Center ni. Okay. Sebenarnya tak masuk topik utama lagi. Tak masuk landing page. Ni baru kita cerita pasal explore CNI Business Center. Dan seterusnya BizTool. Okay, tak habis lagi cerita produk tu tadi. Saya dah tunjuk contoh dalam ni juga ada e-flyer yang kita dah belajar pada bulan lepas. Anda boleh dapatkan poster-poster online di dalam produk e-flyer, produk flyer dekat dalam produk tools ni. Gunakanlah tanpa was-was, sebarkan ke seluruh dunia maya. Ada orang cakap, mana nak dapat halal certificate pun ada dekat dalam ni. So harap anda lebih clear. Kalau nak produk important fact, maknanya segala fakta berkenaan produk yang secara simple yang ada satu muka surat je. Pergi kat bawah sekali tu, produk important facts. So banyak produk dah masuk dekat dalam tu. Dan seterusnya, BizTool. BizTool ni lebih kepada anda yang nak cari marketing plan. Mana nak cari marketing plan detail CNI, ada dekat sini. Pergi dekat business kit content tu, atas sekali tu, CNI Achievement Plan booklet, CNI Achievement Plan summary, CAP, semua ada dekat dalam ni. Hadamkan dengan baik dekat dalam tu. So even untuk dapatkan rules and regulation sebagai seorang pengedar, sebagai seorang CBO, apa yang anda perlu buat pun ada dekat dalam ni. So anda boleh download. Ini semua adalah percuma untuk anda seorang CBO CNI. Dan seterusnya untuk BizTool, dalam tu juga ada apa yang cakap business opportunity booklet, satu buku yang cukup hebat yang mana anda boleh gunakan untuk buat penajaan. Tu nanti pun kita boleh belajar untuk the next series, untuk next series. Success program booklet. Okey, macam mana nak bermula. Sebelum ni anda tak pernah buat multi level. Bagi orang yang baru, anda boleh syorkan pada mereka baca dulu success program booklet ni. Ada 4 siri semuanya. Ada dalam bahasa, ada dalam 3 bahasa juga, English, Malay dan juga Mandarin. So hadamkan apa yang kita bagi tahu, apa yang perlu dibuat sebagai seorang CBO di dalam tu. Mana tadi? Business tool. Form, segala jenis form boleh dapatkan dekat dalam ni juga. Mana nak dapat borang-borang, semua dekat dalam ni. Nak buat service water life ke, nak buat
apa barang tak terima ke, feedback form ke, semua ada dekat dalam. Nak tukar nama apa pasangan dan juga nama pewaris pun ada dekat dalam ni. So nanti anda boleh tengok balik Dan seterusnya, saya tak nak pergi panjang sebab banyak lagi cerita ni. Seterusnya CNI Friends. CNI Friends, nak tengok majalah-majalah terkini, dia cakap, majalah sebelum ni saya tak dapat. Jangan risau, anda boleh baca secara online juga. Ada e-book kita kat dalam ni, CNI Friends. Okey, pun ada dalam 2 bahasa. Ada 3 bahasa. Okey, kita tengok bahasa Melayu. Okey, semua yang untuk bulan Januari sampai Mac ada kat dalam ni. Dan yang terkini nanti akan diuploadkan juga dekat dalam ni. Dan seterusnya kita pergi kepada library. Library ni saya tak nak sentuh banyak sebab kita masih lagi on progress, tak siap lagi. Tapi kalau siap ni lagi best. Kenapa saya cakap macam tu? Pun sama sebab anda boleh kongsikan terus produk-produk yang ada dekat dalam digital library ni direct ke social media ataupun direct kepada Facebook dan juga Instagram anda. Okey. Tak silap saya ada 2-3 produk je dekat dalam ni. Tapi anda boleh gunakan juga tapi tak lengkap sepenuhnya lagi lah. So boleh share kepada Facebook dan juga WhatsApp anda. Okay, itu adalah digital library. Kempen, apa kempen terkini untuk tahun 2020? Anda boleh baca dekat sini. Klik dekat kempen. News, CNI Express terbaru akan dimasukkan dekat dalam sini, dekat dalam apa tu news. Dan yang terakhir sekali channel, tak tahu dekat Terengganu ada DC kat mana. Dekat Kelantan ada DC kat mana, dekat Penang ada DC kat mana. Okey, boleh check kat sini. Semua DC tu ada kat dalam ni di bawah button network. Okey, bawah button channel, sorry. Yang last kali tu. So maknanya boleh kata hampir lengkap semua yang anda perlukan ada dekat dalam CNI Business Center. So apa yang penting anda hadamkan dulu, hafal ataupun faham apa yang ada dekat dalam ni. Senang nanti kalau orang lain nak tanya dengan anda, downline anda nak tanya dengan anda boleh jawab. Sebab apa yang sepatutnya telah ada dekat dalam ni anda boleh kongsikan sahaja dengan mereka. So malam ni ke petang nanti ke bila free belik-belik tengok satu-satu apa ada benda ni, ada benda ni. So anda boleh tengok sikit kat situ Okey, so itu cerita pasal 12 kategori utama yang ada dekat dalam CNI apps. Okey. So seterusnya sedikit lagi berkenaan dengan CNI apps ni. Okey, dekat sini anda boleh tengok dekat button menu dekat atas ni ada 3 garis ni. 3 garis ni anda klik dekat situ. Dekat situ pun sama, dia ada lebih detail lagi berkenaan dengan banyak lagi perkara lain. Contohnya untuk anda update profil anda boleh klik dekat nama anda sendiri. Okey, anda boleh update profil anda boleh change password dekat situ dan juga anda boleh tengok member ikat. Maksudnya sekarang bila keahlian anda akan tamat, semuanya ada tertera dekat dalam CNI Business Owner ikat ni. Okey. Dan anda boleh gunakan juga QR code yang tertera dekat situ untuk diberikan kepada rakan-rakan anda ataupun masukkan ke dalam poster anda sebagai apa orang cakap sebagai phone address anda ataupun contact address anda. Anda boleh bagi nombor phone anda dan juga email dekat dalam ni. Dekat dalam CNI QR code ni. Dan pastikan anda tukar gambar muka anda yang profesional dekat sini. So senang bila anda nak share dengan orang, nanti keluar muka. Contoh Kak Pah, muka yang cantik jelita. Okey. Dan seterusnya lagi untuk yang dekat sini, untuk mereka yang tengah fight untuk AM and above, boleh pergi dekat My Reward Point ni, My Travel Point. Okay, yang mana pergi Turki sebelum ni, semua point anda akan tertera kat sini. Dan yang latest one adalah kita punya campaign yang terbaru di CNI, My Home Point. Macam mana nak dapat tab daripada CNI, gadget daripada CNI. So pastikan anda memenuhi syarat. So segala data-data anda akan tertulis dekat dalam My Home Point ni. Okey, yang mana program ini, campaign ini bermula 1 Mei sampai 31 Ogos. Okey, nak tengok voucher. Voucher-voucher yang mana tak guna lagi ada dekat dalam ni. Produk voucher, bonus cash voucher, semua tertera kat sini. Yang mana use, yang mana dah expired, yang mana dah guna, yang mana belum guna lagi, ada tertera dekat My Product Vouchers. Okey. Lagi yang lain tu sama je yang macam tadi tu. Macam ada dekat dalam kategori.
Okay, so nanti ada masa explore dengan lebih lanjut untuk bahagian ni. Okay, itu cerita pasal yang part kita yang pertama, iaitu CNI Business Center secara ringkasnya. So yang mana masih tak boleh download, yang mana yang tak boleh nak login, rasa susah sangat, PM saya cerita lebih detail. Okey, seterusnya landing page. Apa benda landing page ni? Orang pelik. Landing page ni landing time. Untuk mendarat ke apa kan? Landing page. Landing page bermaksud laman web replika spesifik kepada produk untuk tujuan penjualan. Itu cerita ringkas dia. Ataupun untuk tujuan penajaan terpulang. Tapi hari ini saya nak fokus pada untuk tujuan penjualan. So, bila cerita pasal laman web replika, banyak company lain bagi website. Sorry boleh nampak tak saya punya skrin? Baru nampak, sorry. Okey, landing page adalah laman web replika spesifik kepada produk untuk tujuan penjualan. Okey, so dekat luar sana banyak lagi company-company lain pun ada landing page dan ada juga yang bagi replika web page, home page. Okey, apa beza home page dengan landing page? Home page adalah ibarat sebuah rumah. Dia bagi anda replika, bagi anda kopi kedai, sebiji-sebiji, dan yang lain tu terpulang pada anda bagaimana nak manage. Tapi yang kat CNI kita lebih hebat, kita lebih fokus kita gunakan landing page. Okey, ibarat sebuah rumah ada dapur, ada ruang tamu, ada bilik tidur. Setiap satu bahagian, satu segmen tu dipanggil sebagai landing page. Macam itulah juga. Okey, website atau homepage adalah secara keseluruhan. Landing page adalah spesifik untuk tujuan spesifik. So kepada kita sekarang ni kita fokus pada produk landing page. Kita ada produk landing page, maknanya anda masukkan nama anda kat situ, automatik landing page tu jadi milik anda. Segala pembelian, segala penajaan adalah milik anda. Tak payah risau sale tu masuk CNI. No, dia akan masuk kepada anda. Okey, bila kita cerita pasal landing page ni, ada 18 landing page yang baru di-beautify-kan. Landing page sebenarnya banyak, tapi yang baru di-beautify-kan atau dicantikkan oleh CNI ada 18 landing page yang terkini baru semalam keluar dekat dalam Facebook CNI Malaysia, iaitu Food Wash. So ini adalah senarai dia. Banyak kan? Okay. So apa yang saya nak buat sekarang, saya akan kongsikan dekat dalam grup senarai landing page ni. Mana WhatsApp saya? Okey, so anda boleh tengok sendiri. Ini yang baru di-beautify-kan. Apa benda yang specialnya? Sekejap lagi kita tengok. Landing page. Okey, boleh tengok dekat dalam WhatsApp group. Itu adalah senarai landing page yang sama macam dekat tertera dekat skrin saya ni. Okey. So 18 ni memang apa orang cakap, yang bestnya dia ada info yang lengkap. Yang lain tu lebih kepada nak menjual saja ataupun info yang diberikan terlampau sikit. Tapi yang 18 ni telah dicantikkan dan insya-Allah CNI akan update dari semasa ke semasa. Dulu start bermula dengan 1, 2, 3, 4, lepas tu sekarang dah ada 18. Dalam masa kurang daripada setahun. Saya rasa dalam bulan 7, bulan 8 tahun lepas baru dia orang start buat. Sekarang ni dah ada 18. So insya-Allah semua produk CNI akan ada. Dan lebih kalau kita tengok kat sini, keutamaan diberikan kepada produk-produk wellness. Banyak produk wellness. Haji Ramli boleh dapatkan dekat WhatsApp group. Haji Ramli tak ada dalam group. Ataupun nanti tolong masuk dalam group ataupun nanti saya bagikan PM jugalah. Okey. So, untuk macam mana nak tahu sale tu masuk bawah kita. Apa yang penting bukan kongsi, orang cakap kongsi bodoh-bodoh. Copy link terus kongsi. No. So cara guna dia adalah begini. Cara guna landing page CNI produk. Letakkan kod ahli atau CBO di tengah-tengah pautan. Itu saja. Contoh HTTPS cni.my/11474 itu contoh nombor CBO. Letak /foodwash. Contoh dia.
Dan automatik dia akan jadi kedai anda. Kalau anda tak percaya, nanti bila free saya tak sempat nak tunjuk, ataupun kita boleh tengok dekat sini. Ya, kita go through lah sekejap. Okey. So ini adalah apa cakap landing page yang saya hantar kat dalam grup tadi. Boleh klik satu contoh ataupun boleh copy satu. Ni contoh landing page Landing page yang cantik macam ni bentuk dia. Maksudnya dia ada gambar-gambar, ada info yang lengkap kat bawah tu. Ada juga tanya saya, wah bahasa Inggeris macam mana nak faham ni kan? Pastikan bila orang buka tu kalau dia cakap tak tahulah macam mana nak baca sebab aku tak faham bahasa Inggeris. Boleh tengok dekat atas tu ada nampak tak A tu. Suruh dia orang klik kat situ untuk tukar bahasa. English, bahasa Malaysia dengan Chinese. Klik dekat bahasa Malaysia, automatik satu page tu akan tukar bahasa Melayu. So bolehlah faham. So semua detail dia adalah bahasa Melayu kat bawah ni. Clear So tak payah nak kita tukar. Sebab dia tak silap saya, kalau kita hantar landing page, automatik dia apa orang cakap, dia automatik dalam bahasa Inggeris. So kena tukar bahasa. Untuk Chinese dengan Mandarin, kena klik button A tu. Klik button A untuk mendapat Okey. So sekarang ni, tadi Cik Mazlah cakap macam mana nak tahu Malaysia tu masuk bawah kita kan. Boleh tak siapa-siapa kongsikan CBO code dekat saya, hantar dekat ruangan chat. Saya nak masukkan dekat dalam link ni. Ada tak? Okey, Puan Sharifah Alright, kita try. Siapa klik link ni automatik akan jadi sale untuk Puan Sharifah. Apa tadi? 710121 okey, food wash saya ambil paling mudah. Kita buat food wash. Okey, ini tadi pemata suri, kita tengok untuk food wash. Okey, ini yang terbaru ini baru semalam siap. Masih fresh dari ladang. Okey, apa yang terjadi bila orang klik untuk buy now dekat sini? Okey, first kali apa yang diorang kena buat adalah untuk, saya tak boleh nak tunjuk sebab saya dah login. Kalau belum login, dia akan pergi kepada face, kita try sign up. Logout, okey. CNI.my. Okey, ini contoh yang belum login Masih lagi login. Dia satu je masalah dia sekarang ni yang kita ada sedikit masalah ni, sebab bila kita dah login, kadang-kadang susah kita nak log out bila kita dah save benda tu. So kita tak boleh nak keluar daripada situ. Okey, kalau anda tak login lagi, anda boleh test sendiri. Contoh masukkan Puan Sharifah punya ataupun anda punya CBO code sendiri. So bila klik buy now tu, okey, dia akan pergi kepada page untuk membeli. Okey, contoh ini saya dah masuk ke sini. So bila dia klik dekat sini, dia orang kena masuk ke dalam, okey, masuk ke sini. Okey, maklumat penghantaran. Untuk orang baru, untuk orang yang belum jadi ahli, dia orang kena jadi ahli dulu. So waktu tu kita akan nampak page kat situ, okey, siapa dia punya penaja. Penaja dia adalah orang yang letak nombor CBO code tadi tu. Maksudnya anda lah, contoh Okey,
Okey, contoh dia kalau kita tengok dengan lebih detail dekat dalam CNI Business Center, kita boleh buka dekat bahagian dekat sign up downline tu, dia akan pergi kepada page ni balik, page untuk sign up downline tu. Okey, sebab yang ni saya pakai yang CNI punya ni, dekat bawah ni kalau anda tengok, ni nampak tak? Untuk sponsor code ni akan keluar sponsor code anda. So automatic sale tu akan jadi sale di bawah anda. Okay, so setakat ni untuk pembelian melalui online, untuk bukan ahli mereka kena jadi ahli, tapi akan datang. Tapi benda ni tak confirm lagi bila, saya just bagi tahu je dulu. Nanti kita akan open untuk orang yang bukan CBO boleh direct beli barang. Dan keuntungan runcit bila diorang gunakan link anda, untung runcit tu akan pergi kepada anda. Itu berita yang best lah. Tapi setakat ni belum siap lagi. Nanti bila dah siap kita akan umumkan balik. Okay? Itu cerita pasal landing page tu. So landing page yang 18 tu sahaja yang apa orang cakap yang telah di-beautifykan, yang telah dicantikkan. Dan kalau untuk landing page yang lain anda masih lagi boleh dapatkan dekat dalam anda punya business center. Tak tahulah, phone saya ni slow, dia hang. Cuma beli phone baru ni. Ada siapa-siapa nak belanja phone baru? Sekejap kan. Okey. Kita pergi balik kepada CNI Business Center. Okey. Kita pergi balik dekat ruangan landing page yang ada dekat dalam CNI Business Center. Okey. Lama dah 3.5 dah, banyak gini. Okey, contoh nutrition Dalam ni semua produk boleh kata ada, tapi bukan semua landing page yang telah di-beautify. Ada yang direct pergi kepada produk dengan sedikit info sahaja. Contoh macam Super Starter, Lift Yang atas sekali tu adalah landing page sebab dia dah ada landing page. Tetapi untuk promosi di bawah anda masih boleh kongsikan dengan rakan-rakan anda melalui Facebook. Tetapi apa yang terjadi bila anda kongsikan, dia akan pergi direct kepada page untuk selling. Okey, contoh copy link saya copy link kat sini dan saya pergi dekat Chrome balik, saya tampal benda tu. Masalah ni. Chrome. Ya. Dia akan pergi kepada single produk single produk. Okey, ni contoh dia. Tapi ada certain tu masih ada bug lagi. Kadang mungkin ada error dekat situ sebab benda ni masih lagi dalam proses pembaikan. Tapi untuk apa orang cakap, untuk kesenangan yang saya kongsikan tadi tu, yang 18 tu dah boleh gunakan sepenuhnya, tak ada masalah. Yang lain tu mungkin anda boleh kadang ada bug sebab mereka dalam proses untuk repair lagi landing page ni. Sebab target kita untuk buat sebanyak yang mungkin landing page ini untuk kegunaan anda. Anda boleh sharekan dengan downline dengan prospek anda dekat dalam Facebook. Sorry sekejap. Ini masalah dengan phone. Okay, so ni adalah contoh bila kita copy paste, dia akan pergi kepada page macam ni je. Dia akan letak harga dan juga apa PVV. Lepas tu add to cart untuk pembelian sahaja. Saya punya keluar harga member sebab apa? Sebab ini
saya dah login. Tapi untuk orang luar dia akan nampak harga retail, harga runcit dekat situ. Tapi untuk beli dia orang terpaksa jadi ahli dulu. Itu cerita dia. Okay, so semua yang landing page yang ada dekat dalam CNI Business Center anda boleh kongsikan. Anda boleh kongsikan kepada rakan-rakan anda, tapi untuk lebih kepada promosi saya cadangkan gunakan yang Beautify dulu. Yang ada 18 produk itu dulu. So nanti bila ada yang baru kita akan update lagi. Okay. So clear untuk landing page ni? Itu yang paling penting. Tapi setakat landing page je tak guna, betul tak? Sebab apa yang paling penting adalah macam mana nak buat posting. Itu cerita dia. Untuk buat jualan beroket, posting kena menarik, betul tak? Tapi bila berbalik pada posting, bila berbalik kepada posting, posting yes kena cantik, tapi yang paling penting apa yang anda perlu lakukan setiap hari yang saya rasa masih kurang lagi dekat CNI ni, yang CBO buat untuk tambah rakan seramai mungkin. Sebab saya tengok kebanyakannya rakan-rakan ada dalam 1,000, kadang kurang 1,000, ada 2,000. Walaupun posting anda cukup menarik tapi tak sampai kepada audiens yang ramai, tak guna juga. So pastikan tiap-tiap hari add rakan seramai mungkin kalau anda gunakan akaun Facebook personal. Dan kalau anda gunakan FB page lagi bagus sebab anda boleh tarik seramai mungkin follower anda melalui FB page tersebut. Tapi untuk add request kawan baru, ingat tolong ingat 20 orang sahaja sehari. Tolong jangan lebih sebab lebih Facebook akan ban akaun kita selama seminggu untuk kali pertama. Kali kedua mungkin lama sikit, kali ketiga mungkin dia ban terus. So jangan lebih 20 orang. Tapi kalau boleh 20 orang tu maksimum gunakan sehabis baik. Request add friend seramai 20 orang sehari. Jangan lebih. Facebook dia ada banyak syarat-syarat. So apa yang saya tahu, saya bagi tahu. Add friend bagus tapi jangan lebih 20 sehari. Sebab saya pun pernah kena dan kalau anda tengok dalam rules dia pun memang ada benda tulis. Per day Sebab saya takut kita buat scam ataupun spam banyak dekat orang lain. So dia limitkan penerimaan kawan. Tapi kalau dia orang add kita lagi bagus. Tapi orang tak add kita, kita add orang. Dan pastikan audiens kita lebih tertumpu lebih tertumpu kepada apa orang cakap target market kita. Siapa yang kita cari? Katalah kita cari orang umur selalunya orang akan cari 25 dan ke atas ataupun 55 ataupun 45 ke bawah bergantung pada anda punya target. So cari mereka seramai mungkin, jadikan kawan dan banyakkan posting, tak semestinya posting produk je dan juga posting story macam mana kebanyakan daripada kita dah start buat sekarang. Alhamdulillah cantik saya tengok. Okay, itu yang first kali penting, macam mana nak viral. Kalau kita sendiri pun tak banyak friend, macam mana kita nak viral, betul tak? Kawan kena ramai dulu baru kita boleh viral. So kena rajin-rajinkan diri add orang. Jangan sombong, add je siapa-siapa yang anda rasa berpotensi untuk beli produk tu ataupun untuk jadikan prospek anda. Okay. Alright, kita balik kepada tadi. Kita pergi kepada topik yang terakhir untuk hari ini. Tips jualan meroket, copywriting gaya iklan. So minggu lepas kita belajar lebih kepada cara menggunakan emosi dan juga storytelling. Minggu lepas apa sebelum raya itu kan? Dah 3 minggu dah. Alright, so hari ini kita akan belajar sedikit copywriting gaya iklan. So ada lagi tanya, apa tu copywriting? Apa tu copywriting? Tak faham kan? Copywriting tu adalah cara membawa orang ke tempat anda mahukan, seperti anda punya superpower mengarahkan orang secara rela dalam keadaan mereka sedar. Itu cerita dia. Maksudnya adalah gaya ayat anda, gaya anda punya karangan untuk buat posting tu boleh pukau orang. Boleh pukau orang, bagi dia rasa tertarik untuk join ataupun untuk tahu lebih lanjut tentang apa yang kita jual atau apa yang kita ceritakan. Itu cerita copywriting. So copywriting bukan copy and paste. Tolong ingat, bukan copy and paste. Ini pun satu lagi. Boleh tak saya copy terus? Tak boleh. Bukan tak boleh lah. Saya tak galakkan kalau nak copy terpulang pada anda, tapi minta izin tuan ni dulu. Tapi yang paling penting copy and change. Itu yang paling penting. Copy, salin dan tukar. Bukan salin dan tampal balik. Salin dan tukar. Gunakan gaya bahasa kita ataupun gaya lenggok kita. Tapi kita punya tumpuan kita based pada apa yang kita tengok sebelum ni lah. Okay, sebab itu apa yang paling penting bermula daripada kajian pasaran. Untuk menjadi seorang penjual yang baik, anda perlulah menjadi seorang
pemerhati yang apa orang cakap yang fokus, yang aktif dekat dalam pasaran. Banyak-banyakkan tengok posting orang lain juga. Itu paling penting. So contoh kajian pasaran pesaing. Kena tahu siapa pesaing utama anda yang jual produk sama. Contoh kalau Hot Spring, siapa pesaing utama agak-agak? Secara harfiah dia siapa? Kowe. Macam Kuku, Kowe, betul tak? Contoh. So tengok macam mana dia orang buat posting. Tak salah kita tiru gaya posting dia orang. Kalau kita tengok, ramai orang tertarik. Apa yang membuatkan mereka lain daripada kita lah. Kadang-kadang kita tahu kita lagi bagus daripada dia orang, tapi mungkin sebab kita punya marketing tak cukup bagus, menyebabkan orang tak tahu pasal kita punya orang tak tahu kita punya produk tu bagus. So kita try tengok, kita adapt, terima. Bukan maksudnya copywriting yang cakap tengok dalam golongan kita. Tak semestinya kita boleh tengok juga produk yang ada dekat luar sana yang sama macam kita. Contoh probiotik. Bukan CNI ada, MW ada, Sana ada, banyak lagi company lain. Contoh ada company boleh buat probiotik tu sampai jadi jualan utama dia, boleh jual juta-juta, kenapa kita tidak? Sedangkan probiotik kita pun bagus, tapi mungkin cara marketing kita salah ataupun kita tak pernah buat marketing sebelum ni. Yang penting kajian pasaran tu. Okay? So, pergi ke fanpage dia ataupun pergi pada account dia, lihat konten apa yang dia kongsikan. Belajar, tengok kat situ, wah ayat ni menarik ni, tengok ramai yang like ni, boleh cuba. Tapi jangan pula kita copy paste ayat dia, itu kita buat sale untuk dia, copy and change lah. Tukar lenggok bahasa, tukar dia punya gaya sikit kan. Tapi isi dia tak jauh beza. Okay, lihat bagaimana dia berinteraksi dengan audiens dalam fanpage dia. Tengok macam mana dia jawab balik soalan-soalan orang. Dan kalau boleh, pengalaman, jadi pengalaman pesaing anda. Okay, orang Korea. Try, tanya anda berminat, contoh di Facebook ads dia ke ataupun Facebook post dia ke. PM terus nak beli, perhati cara dia lakukan close sale dan cuba tanya sebanyak mungkin dan lihat balik macam mana dia counter soalan. Masa tu tanya soalan yang kejam-kejam, yang mana kita rasa untuk produk kita tak boleh jawab, tengok macam mana dia orang jawab. Mungkin itu memberikan idea kepada kita. Okay. So copy balik ayat iklan yang dia buat, kemudian masukkan dalam Microsoft Word, contoh ataupun masuk dalam WhatsApp, terpulang pada anda, letak dalam 2 kolom ataupun 2 post yang berbeza. So kat sini anda buat balik, copy balik ayat yang lebih kurang sama tapi ayat anda sendiri. Contoh macam Kowe ni anda tengok apa yang sama dengan CNI kenapa dia begitu laku kenapa kita tak boleh nak jual tengok balik apa yang kita kurang dan kita cuba adaptkan apa yang diiklankan dalam bisnes kita. Okey. Jangan tiru bulat-bulat ayat pesaing anda. Ingat tu, jangan copy and paste. Copy and change. Hasilkan ayat copy yang lebih baik daripada pesaing anda. Kalau anda rasa dia punya post bagus, kita cuba cari jalan buat banyak kali posting, buat posting yang lagi bagus daripada dia. Itu yang penting. Alright. So, masih bulan dah, sejam dah. 5 perkara asas menghasilkan copywriting gaya iklan. Yang ini saya nak fokus pada gaya iklan je. Kalau minggu lepas lebih kepada storytelling, ini lebih kepada gaya iklan. Apa yang penting bila gaya iklan, first kali kena ada headline, tajuk. Bila kita tengok berita, bila kita iklan, selalunya dia akan tak ada tajuk. So headline adalah peluru pertama yang singgah ke minda dan hati pelanggan. Pastikan anda menggunakan ayat yang memukau, yang menarik perhatian orang. Zaman sekarang ialah zaman pembaca headline. Maksudnya ramai orang akan teruskan pembacaan bila dia tengok headline tu menarik. Tak percaya anda sendiri, anda boleh tengok diri anda kalau orang buat FB ads kan. Tiba-tiba keluar, tajuk tu macam menarik boleh kurus dalam masa 3 hari. Tertarik kan? Baru kita nak baca dengan lebih mendalam lagi. Betul tak? So yang paling penting selalunya untuk orang yang betul-betul true online marketer, dia akan pastikan headline dia adalah yang terbaik untuk pastikan setiap duit, kata contoh kita buat FB ad, tidak membazir. Tak habis ke tempat, apa orang cakap buang macam tu je. Maknanya orang yang masuk, orang yang tengok berminat untuk tahu dengan lebih lanjut tentang apa yang kita jual, tentang apa yang kita perkenalkan. Okay, so cara yang mudah memilih headline ialah apa yang penting dalam headline, kita kena highlight. Dalam cerita tu seluruhan apa yang penting dalam headline, panjang headline tak lebih daripada 10 patah perkataan. Pendek je jangan pula macam buat karangan, tajuk je dah sampai 1 perenggan panjang, orang tak ada hati nak baca seterusnya. Kalau boleh pendek, sependek mungkin tapi catchy, boleh tarik hati orang. Menyentap emosi audien rasa tak puas hati sampai audien tertanya-tanya. Audien mesti sampai tergerak membacanya. Itu cerita dia. Okey. So jenis headline tajuk ada banyak macam, akibat masalah dari halangan penggunaan ayat tergantung dan dot-dot.
menggunakan pertanyaan dalam headline, penggunaan kataan akhirnya dalam headline, kebaikan terbatas akibat halangan. Tak perlu salin, nanti saya akan kongsikan video hari ini dekat dalam WhatsApp group. Okey, apa yang paling penting ini cerita secara teori dia, tapi praktikalnya contoh headline, tajuk banyak, dan apa yang saya buat kat sini semua ada related dengan CNI untuk bagaimana boleh kurus tanpa diet melampau. Okey, kita boleh kaitkan dengan lift, dengan organic, dengan SP18, okey, dengan package KP Slimming Diet kita. Ditinggalkan suami akibat longgar. Nampak ayat macam ayat tergantung, longgar apa yang longgar kan. So kat situ orang tertarik untuk baca dengan lebih panjang lagi. So kita boleh create konten yang lebih menarik bawah. Isteri cari lain disebabkan suami terlajak laju. Apa yang laju? Orang kata tanya-tanya. Dengan ayat macam apa cakap macam tu, tapi sebenarnya ayat-ayat macam ni boleh menarik perhatian orang untuk baca dengan lebih lanjut konten kita. Itu paling penting. Kadang-kadang kita ada ramai orang pun tapi orang tak tertarik baca sebab tengok-tengok atas pun orang dah menyampahnya tak bestnya ataupun bosan lah, terus dia pergi kepada tempat lain. Dan seterusnya, kalau untuk water life, yang tadi tu bolehlah untuk tongkat ali ke, untuk pemata suri ke, untuk produk-produk. Macam minum air kat kotor sampai menderita kena taun, boleh cerita pasal water life hot spring. Sebab kita ada filter dan sebagainya. Akibat mulut berbau sampai sekarang belum dapat kerja. Contoh boleh cerita pasal mouthwash kita, ni mouthwash, ataupun ketiak berbau, boleh cerita pasal roll on kita. Diabaikan suami kerana terlalu gemuk, pun boleh cerita pasal produk yang berkaitan dengan kurus. Nyaris nak kena potong kaki akibat kencing manis, boleh cerita pasal lift, organik dan sebagainya. Bersukan 10 minit lutut dah goyang, boleh cerita pasal gamat. Bersenam bagai nak rak tapi berat badan ya Rabbi. Contoh. So apa produk yang boleh meningkatkan metabolisme, boleh syorkan ISP18 dan sebagainya. Yang penting ayat tu catchy dan apa orang cakap, kena dengan orang tu ataupun boleh kena dengan orang tu, orang berminat untuk baca dengan lebih mendalam lagi. Punya jaga masakan tapi masih keracunan, boleh promote food watch kat situ. Pastikan betul-betul makanan anda bersih dan sebagainya. Asyik servis kereta sampai nak beli susu anak tak ada duit, boleh promote motorbest. Ditinggalkan isteri sebab kena buang kerja, boleh promote peluang yang ada dekat dalam CNI. So gunakan segala apa yang berada di keliling kita. Sebenarnya benda ni sering kita baca dalam berita, betul tak? Ataupun kalau kita tengok Metro jahat sekali. Metro memang jahat. Metro Ahad ke, Harian Metro ke, tajuk-tajuk dia memang buat orang marah juga. Tapi orang akan baca. Itu yang saya perhatikan. Daripada dulu sampai sekarang, daripada dunia offline sampai dunia online, perangai mereka masih tak berubah. Tapi masih ada orang baca. So banyakkan pemerhatian, observation, banyakkan memahati keliling kita. So gunakan, adapt apa yang ada tu untuk kegunaan kita dalam membuat copywriting yang menarik. Dah jaga makan tapi perut masih selalu meragam, boleh promote probiotik. Itu contoh-contoh. Yang ni pun nanti saya akan sharekan untuk anda guna dan untuk anda jadikan rujukan. Jangan tiru sebiji-sebiji. Buat ayat yang lagi bagus daripada saya. Ini semua ayat saya, mungkin mengarut, mungkin tak betul, mungkin anda rasa tak best, ada ayat lagi best, dipersilakan. Okay. Yang kedua, bila cerita pasal headline, mesti ada sub headline dan body. So ini saya tak nak cerita panjang sebab benda ni adalah sambungan kepada headline anda. So dia adalah menyokong headline, di sinilah bermulanya cerita. Bina keseluruhan cerita dalam sub headline dan body, buat ayat related dengan audiens sampai mereka mula terbayang-bayang. Banyakkan guna emosi, buat banyak bayangan. Ini boleh balik kepada minggu lepas, storytelling. Boleh guna balik yang kita belajar waktu dalam storytelling. Dan anda kongsi masalah dan bagaimana ianya boleh diatasi. Setakat ni tak banyak lagi tim-tim kita dalam sibuk-sibuk CNI buat bentuk gaya iklan ni. So lepas ni mungkin anda boleh try untuk mesrakan diri dengan gaya iklan. Okay. So 3 testimoni, ni sama juga. Kalau boleh nak kuatkan lagi, nak toughkan lagi kita punya posting tu, bagi bukti. Bagi bukti melalui testimoni. So testimoni, kalau boleh sedaya upaya dapatkan testimoni anda sendiri ataupun orang-orang yang berhampiran dengan anda. Kalau tak ada sangat, baru dapatkan dekat syarikat. Tadi saya dah share dekat dalam product tools, ada bahagian produk testimoni, anda boleh gunakan testimoni kat situ. Tapi kalau anda ada produk testimoni yang lebih bagus, sila gunakan.
Dan pastikan kalau boleh buat dalam bentuk video lagi bagus. Sebab tu dekat CNI kita ada misi 100 testimoni tu untuk dapatkan banyak lagi video-video testimoni yang mana orang lagi percaya, orang lagi yakin zaman sekarang ni orang nak tengok video. Lagi dia orang suka daripada gambar sahaja. Benda tu lebih lively, lebih nampak di mata mereka. So mereka lebih feel orang cakap. So kalau ada bajet, kalau boleh yang mana bertanya-tanya tu, dan kalau dia orang dekat dan tak ada melibatkan posting sebagainya, dia boleh bagi review. Tapi kalau testimoni luka FB tak siap. Tak silap saya dia siap tapi dia akan letak bahagian sensitif. Itu kadang-kadang bukan disebabkan oleh kita tapi disebabkan oleh orang report. Gambar tu sensitif. Tapi jangan, itulah. Ada masanya dia orang strict juga. Saya tak boleh cakap, ada masa lepas, ada masa tak lepas juga. So kalau boleh gambar-gambar jangan terlampau sensitif. Tetapi apa orang cakap, sikit-sikit bagi, nak tahu detail nanti boleh PM dengan dia orang. Itu boleh bagi gambar yang lebih detail. Sebab benda tu sangat, orang cakap dia sangat subjektif. Kadang masa dia lepas, ada masa dia tak lepas. Saya pun tak boleh jawab soalan tu. Okey. Terima kasih kepada Puan Fatimah yang bertanya soalan lah. Mesti sebab selalu pernah kena ban dengan Facebook ni kan. Pernah kena reject dengan Facebook. Okay. Alright. So next. Last kali, belum lah satu lagi satu. Call to action. Letakkan call action yang jelas. Pilih satu atau dua sahaja cara agar tidak memeningkan pelanggan anda. Jangan letak macam-macam pilihan. Letak Instagram, letak WhatsApp, letak Telegram, letak landing page. Letak satu atau dua je. Okay, so pilih sama ada WhatsApp ke nombor, link ke landing page, website, Telegram dan lain-lain. Terpulang pada anda. So tambah agensi apa yang boleh berlaku, buat ayat menyebabkan kalau mereka tak boleh, mereka mungkin menyesal seumur hidup. Contoh ayat kopi agensi, tawaran ini akan berakhir dalam masa sejam saja lagi, penghabisan stok terakhir hanya 32 set. Letak agensi. Kalau anda tak letak agensi, peluang untuk closing sale diorang lambat. So kalau closing ni bagi diorang masih pendek untuk fikir dan selalunya kalau kita punya posting tu menarik akan berakhir dengan positif, akan berakhir dengan closing sale. Kalau testimoni luka FB tak siap tapi gambar sebenarnya macam mana tak tunjuk bukti. Maksudnya mungkin gambar tu salah satu cara lagi nak ada orang yang saya pernah nampak juga dia apa cakap letak kotak-kotak tu, dia nama kotak-kotak tu dekat bahagian luka tu. Bagi blur lah, bagi blur, jangan bagi nampak clear sangat. Oh darah apa semua. Bagi blur. Yang tu saya rasa tak ada masalah kot. So edit dulu gambar tu, letak blur dekat situ, bagi dia blur, lepas tu baru post. Kalau dia orang tak percaya nak tengok detail lah, PM lah, WhatsApp ke dan sebagainya. Okay? So itu cerita pasal call to action. Dan seterusnya penambahan emosi. Ini berbalik pada minggu lepas sama juga. Banyakkan emosi juga dalam anda punya sub heading, sub apa orang cakap, sub headline tadi tu. So masalah, kena faham masalah prospek anda dan cari emosi yang sesuai untuk digunakan. Okey, balik-balik yang ni anda study balik perasaan positif, gembira, lepas tu tambahkan nilai kepercayaan, inspirasi, perasaan negatif, ketakutan, sedih, bersalah, masalah, malas, persaingan dan sebagainya. So ini semua adalah sangat penting dalam buat posting juga. Banyakkan emosi. So contoh penggunaan emosi Okey, contoh produk SP18 New Organic Leaf. Masalah terlalu gemuk. Contoh halangan tiada masa. Emosi takut atau bermalas. Contoh copywriting. Jangan sampai anda kena angkut semata-mata nak keluar rumah akibat terlalu gemuk sebab selalu tiada masa nak bersenam. Ini ayat dia agak kejam lah sikit tapi kalau ada ayat lagi menarik silakan. Okay, jangan biarkan hidup anda berita kerana anda malas nak bersenam. Kini anda boleh buang 7 kilo lemak jahat dalam badan anda dalam masa 30 hari. Contoh, kalau anda pernah ada testimoni sebelum ni, kongsikan kat sini. Contoh Puan Nuraini ni dah berjaya mengurangkan 7 kilo berat badan dalam masa 30 hari bila menggunakan 3 produk ni. Okay, so 10 orang yang terawal WhatsApp abang layak untuk dapatkan harga promosi. Jom segera WhatsApp abang dengan klik nombor di bawah. Okay, so ini adalah satu lagi tempat yang bagus untuk anda. Selain daripada landing page, kalau anda nak kongsikan juga WhatsApp anda tanpa orang type balik nombor anda, anda boleh pergi dekat whatsapp.my ni, whatsapp.my. So whatsapp.my itu adalah untuk anda pendekkan anda punya apa? Anda boleh direct letak nombor telefon anda kat situ, bila orang klik dia akan terus mesej kat anda, tak perlu dia orang nak type balik nombor anda.
Okay, so untuk WhatsApp.my ni mungkin kita akan belajar dalam sesi yang akan datang, insyaAllah. Sebab ini pun satu benda yang menarik juga dan satu benda yang apa cakap yang patut anda pakailah selain daripada landing page. Ini lebih kepada untuk hubungi anda direct. Okay, so contoh copywriting. Okay, ini adalah saya buat contoh untuk apa itu hot spring gambar saya ambil minta maaf kepada tim Melaka. Ini daripada tim Kuala Krai ada silap baru gambar ni saya ambil. Okey, contoh dia, sanggup ke kita bagi anak-anak kita minum air karat? Sanggup ke sini iPad? Jangan disangka tak ada karat. Akak ni dah boleh senyum satu family, boleh nampak beza warna air sebelum dan selepas ditapis. Kalau ada kat gambar tu, gambar beza air lepas tapis dengan sebelum tapis lagi cantik. So you all tak berani nak minum air kat rumah, apa kata you all pasang penapis air hot spring di rumah. Maksimal penapis air mini, air panas segera, jimat kos, penapisan sempurna, bla 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 bla. Ini letaklah keistimewaan produk hot spring. Dah dapatkan harga promosi, tak perlu save nombor, klik je link bawah ni. So boleh letak link WhatsApp, boleh letak apa landing page anda kat sini. Okey? Ataupun letak landing page anda sahaja, terpulang. Okey, so itu satu contoh. Yang kedua masih lagi dengan copywriting. Sekali bayar dah terus jadi hak milik. Biar betul, tak perlu nak hutang-hutang lah. Cukup lah hutang-hutang nak beli penapis air kalau kamu mampu menawarkan pada harga perpalutan dan nak amat baloi untuk dimiliki. Kenapa bayar lebih sedangkan ada je penapis air yang setaraf tapi lebih murah dan kualiti terbaik. So 5 filter terbaik untuk memastikan kesihatan anda keluarga terjamin. Bla 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 bla. Ini saya letak tengah-tengah ni, banyak saya letak fakta je lah. Okey. So bayaran tiada deposit, tiada ikatkan kontrak, tiada ansuran bulanan, sekali bayar terus jadi hak milik. Itu keistimewaan kita. Sebab harga kita murah berbanding dengan produk yang ada dekat luar sana. So kami terima tunai, kad, kredit dan cek terpulang, bayar selepas siap pasang. Contoh. So berminat untuk pasang di rumah kedai pejabat, jadi tunggu apa, terus hubungi kami atau klik link di bawah ni. Terus pada landing page kita. Itu adalah contoh penggunaan untuk landing page melalui copywriting. Bukan nanti saya tak naklah tengok bila anda kongsikan copy apa landing page, letak landing page je kat situ. Tak ada cerita, tak ada apa kan. Macam tu tak ada pedah juga sebenarnya. Okay? So pastikan copywriting anda kena ada dan sertakan sekali dengan landing page. Okay, itu adalah dua contoh yang saya kongsikan dengan anda. Kalau nak tahu lebih contoh banyak, kalau ada masa saya boleh kongsikan juga kat dalam grup ataupun boleh PM saya direct sendiri ataupun nak tunjuk contoh. Tapi kalau structure dia lebih kurang macam ni lah untuk gaya iklan. Okay. So, kita dah nak sampai ke penghujungnya. Kalau ada apa-apa pertanyaan, nanti kita sambung dekat grup. Apa yang saya nak kongsikan dengan anda, pada minggu ini, cabaran masih lagi diteruskan. Tapi minggu ni saya tak akan kira semua post. Saya akan kira post ada dua benda. Jom viralkan landing page anda. Anda kena buat copywriting macam biasa. Tapi kena ada landing page dan hashtag EBLC2. Kali ni EBLC2. Sebab EBLC satu banyak sangat, saya punya mata dah pening nak cari pemenang. Buat EBLC2. EBLC2 dan kena ada landing page. Saya nak tengok macam mana cara anda gunakan landing page anda untuk buat posting kat dalam Facebook. Itu yang penting. So kongsikan juga macam biasa kat dalam WhatsApp status dan juga WhatsApp group. So dapatkan sebanyak mungkin like, komen dan share sebab kita akan kira semua tu untuk pemenang. So cabaran ini akan dijalankan selama seminggu sehingga 15 hari bulan 6, hari Isnin depan. Okay. So kalau anda buat 10 posting pun tapi ada 1-2 posting saja yang ada landing page, saya akan kira 1-2 tu je. Yang lain tu saya tak akan kira walaupun anda letak hashtag EBLC2. So pastikan mesrakan diri anda dengan landing page ataupun kedai ataupun replika website anda kat dalam tu. So ingat, kalau ada orang tanya lagi, orang luar selalunya akan bertanya soalan ni. Siapa ada replika website? Kita tak ada replika website, kita lebih fokus. Kita ada replika landing page. So anda boleh kongsikan 18 landing page produk yang kita ada tadi tu. Alright? Okay, so pastikan hari ni, lepas habis ni terus fikir-fikirkanlah untuk buat posting yang pertama untuk landing page ni. So pastikan guna apa yang kita belajar hari ni. Macam mana cara nak guna copywriting gaya iklan tu. Alright, so sekarang ni ada apa-apa soalan tak sebelum kita berakhir pada hari ini? Dan saya rasa untuk part ni saya nak serahkan balik kepada Cik Mazlah. Dipersilakan. Terima kasih.
Terima kasih kepada Sifu, Cik Rizwan kerana memberikan ilmu kepada kita. Pertama, saya rasa banyak juga ilmu yang kita dapat hari ini. Kalau sebagai yang paling-paling kita tekankan hari ini adalah belajar tentang landing page. So landing page seperti yang Cik Rizwan beritahu adalah satu bantuan untuk orang dapat maklumat tentang produk CNI. Jadi landing page ni belum lagi orang kata tu habis. Maknanya kita cuma daripada kita ada 100 produk, kita fokuskan kepada produk yang ada potensi yang lebih tinggi. Jadinya produk yang potensi yang lebih tinggi yang kita mulakan step by step, orang kata tu stage by stage. Jadinya sekarang ni ada 18 produk yang telah kita buat. Jadinya daripada itu saya nampak ada gambar-gambar yang cantik yang kita boleh gunakan. Okay. Jadi satu, landing page itu. Pada hari ini kita punya main fokus adalah belajar tentang landing page. So jadi untuk seterusnya kita buka dulu orang kata tu pertanyaan supaya kita yang mana ada di sini yang ingin bertanya mungkin nak letakkan dalam chat ataupun nak buka audio anda. Maksudnya audio boleh bertanya. Okey, saya nak tengok juga dekat sini kita sekarang ni ada yang dah ada 23 ada lagi 23 orang di sini bagus. Jadinya ada tak pertanyaan-pertanyaan? Okey, Encik Bella, saya mencelah sekejap. Boleh tak semua buka video, kita ambil gambar satu? Kongsi Video. dalam grup. Jom. Kita sama-sama ambil video. Okey, tolong yang mana tak buka kamera, Cik Ariadi. Okey. Okey. Sarin boleh buka video, gambar. Judith, okey. tolong buka. Semua dah buka Alright. So kita ambil gambar. 1, 2. Tak ada apa-apa gaya bebas. 1, 2, 3. Alright. Terima kasih. Okey, boleh teruskan dengan soalan. Silakan insya-Allah. Okey, satu hari, satu soalan yang baik. Puan Sarifah kata, dalam masa kita punya program cabaran ni sampai 15 hari bulan Jun. Maknanya 1 minggu sahaja. Okey. Jadi kita soalannya ada kurang-kurangnya 1, tapi kita akan ambil kalau respon good kita buat top 3, mengambil top 3. Kalau respon tak bagus, at least kita tengok dia punya respon. Jadinya sekurang-kurangnya 1 kali. Tetapi saya rasa kalau anda nak dapat sebelum ni, dia walaupun 21 hari contohnya, 21 hari, tapinya postingnya selebih, nak dekat 50. Jadi maksudnya untuk masa 21 hari itu. Jadi itu dapat menjawab Puan Sharifah, maknanya kalau lebih banyak, lebih bagus. Terpulang, yes. Terpulang kepada Puan Sharifah lah macam mana. Kedua adalah lagi banyak lagi bagus. Untuk landing page ini, kita landing page dengan copywriting. Tadi belajar tentang copywriting sedikit, cara mengiklankan. Jadinya itu ada 1. Kalau tak gunakan yang cara yang minggu ni, boleh minggu yang sebelum ni pun kita ada cara-cara 7 gaya copywriting. Boleh kita gunakan juga. So jadi ada landing page, dan bila anda nak tuliskan landing page itu, pastikan anda punya CBO diletakkan di tengah. Kalau kurang faham, boleh WhatsApp kita personally. Nanti kita akan ajar. Kalau nak tanya WhatsApp group pun tak ada masalah. Supaya anda pastikan anda menggunakan bila nak forward tu adalah nombor CBO anda sendiri. Jangan pula nanti Puan Sharifah pakai Puan Fatimah punya CBO code, nanti Puan Fatimah yang dapat ini. Jadinya begitu. Itu yang kita. So jadinya ada landing page punya link 1, dan landing page tu anda letakkan CBO punya kod. Okay. Ketiga adalah untuk pastikan ada buat copywriting. Okey, soalannya Puan Sadiah cakap kalau boleh dalam WhatsApp status boleh tak? Cik Rizwan, WhatsApp status. Okey, so untuk dalam WhatsApp status boleh, memang boleh, tapi yang penting dalam Facebook, sebab dalam WhatsApp status kita tak boleh nak kira. So kena dalam Facebook, dalam WhatsApp status dialu-alukan untuk kongsikan sekali, dan juga dalam WhatsApp group kita
untuk menambahkan likers anda dengan bantuan kawan-kawan yang ada dekat dalam grup. Macam biasalah, yang mana dah dalam grup dah faham macam mana kita ni kan. So Good. kita support each other, itu yang paling penting. Bagus, thank you Cik Rizwan. Sebab kita belajar yang sebelum ni pun, kita linkkan apa yang anda masuk dalam FB, kita ajar juga untuk masukkan dalam status supaya anda buat satu kerja dalam 2 masa. Maknanya buat benda yang sama tapi pasaran yang berbeza, peluang dekat situ. Cuma dekat WhatsApp status ni kita tak dapat nak monitor. Jadinya EBLC tu dia punya boleh kita linkkan bila gunakan Facebook. Instagram boleh ke Cik Rizwan? Instagram saya tak boleh sebenarnya, tapi saya tak pernah buat check up Instagram sebab kita tak ramai pun yang pakai Instagram. Okay. Tapi katalah ada dalam 10 orang nak cakap kami semua nak post dalam Instagram. Tak apa, saya akan buat juga dalam Instagram. Tapi buat masa sekarang fokus pada Facebook dulu. Alright, good. So soalan yang mungkin anda belum tanya, bagi orang yang tak attend, mungkin downline anda yang tak attend hari ini. Jadinya adakah dia boleh masuk dekat cabaran 21? Mungkin anda lepas ni mau ajar anda punya downline, okey macam mana nak buat dan sebagainya. Mungkin dia tak cukup, dia tak dapat join sama. Jadi orang ini yang tak masuk dalam kita punya kelas hari ini masih boleh buat cabaran 1 minggu yang Cik Rizwan berikan. Apa soalan seterusnya? Apakah kelebihan guna IG berbanding dengan FB? Sifu mau jawab? Okey, sebelum tu untuk cabaran ni bukan sahaja untuk anda yang hadir, tapi juga untuk semua mereka yang ada dekat dalam WhatsApp group tu. Kita faham sebab mungkin ada daripada mereka bekerja hari ni, orang pun dah start bekerja sekarang, mungkin timing 2.30 tu dia orang tak dapat nak attend. Tapi untuk mereka belajar, satu cara macam Cik Mazhar beritahu tadi, anda boleh ajarkan mereka. Second, nanti saya akan kongsikan slide PowerPoint saya hari ini ke dalam grup untuk digunakan dalam bentuk PDF. Yang ketiga dalam YouTube lah untuk tengok bila ada masa free. So macam mana pun untuk challenge ni terbuka untuk kepada semua kepada semua, tak kisah yang hadir ataupun yang tak dapat hadir pada hari ini. So sama juga kita meriahkan lagi dunia maya ni dengan kita punya posting. So berbalik pada soalan Puan Sharifah berkenaan dengan apa beza IG dan juga FB. Untuk FB bagi saya lah, macam kalau kita tengok portion ataupun pecahan, kebanyakan yang masuk dalam IG ni adalah dalam below 30 macam tu, bawah 30-an ataupun apa cakap budak-budak muda lah. Tapi ada juga setengah, kalau kita tengok zaman sekarang ni pun dah makin ramai yang golongan pertengahan join IG. Tapi IG juga bagi saya masih lagi lebih kepada awareness ataupun apa cakap sebagai dan tunjukkan keberadaan kita ada dekat situ. Tapi bila nak cerita pasal selling, cerita pasal promotion, lebih lagi pada FB. Itu cerita dia. Dan detail lebih banyak kita boleh sharekan dekat dalam FB, lebih orang tengok. Sebab bila cerita pasal IG, kalau gambar kita betul-betul menarik, mungkin kita boleh post sale kat situ. Sebab bila IG orang akan tertarik tengok gambar. Itu first kali bila orang ingat IG, gambar. Orang tak akan baca posting kat situ panjang-panjang. Kalau kita tulis kat panjang-panjang dekat IG, tak ada siapa nak baca pun. Selalunya dia orang akan tulis caption pendek. Tapi dia orang akan fokus pada gambar yang cantik kat situ. So dia lebih kepada awareness, kepada kesedaran orang kita wujud dekat sini. Okay, boleh faham Puan Sharifah? So dua benda nampak sama tapi agak berbeza lah bagi saya. Input daripada Atira very good. Sebab apa? Bila kita post, orang muda, anak-anak muda ni memang dia suka pakai IG, ambil gambar banyak. So jadinya Atira share kepada kita, kalau kita buat posting dekat Instagram, dia boleh link kat Facebook. So jadinya kalau ada gambar cantik-cantik, anda target dekat Instagram, pun ada peluang untuk dalam masa yang sama boleh follow orang-orang dekat Instagram juga. Jadi kita cari peluang bisnes kita bukan kepada kawan-kawan di Facebook, tapi kawan-kawan di dalam Instagram. Budak-budak muda memang suka Instagram. Mungkin juga Atira boleh cerita tak? Boleh kongsi, boleh cerita tak tentang Najihah? Boleh tak Atira? Tentang boleh buka, mungkin Atira boleh share sikit tentang Najihah punya
Fokus. Okey. Dengar tak? Dengar Cun. Okey, sebab sekarang ni saya banyak dapat macam budak-budak muda kan minat Instagram. Jadi sekarang untuk kat kawasan utara ni ada macam Najiha, contohnya Najiha tu dia punya follower di Instagram 14,000. Duh. Dia 14. punya follower 14,000. Jadi dia punya posting di post saja di Instagram memang yang like itu semua dalam 2,000, 3,000. Dia punya yang like. Jadi dia dekat Instagram ni dia macam Facebook juga. Kita macam boleh buat Insta story. Kat situ dia buat demo. Saya suruh dia buat demo kat situ. Vitamin C, masukkan iodine, dia buat demo. 100 botol dia boleh jual. Vitamin C. Dekat Facebook. Apa IG dia saya nak join, saya nak follow. Cik Jiha. Tadi saya ni tulis. Cik Jiha. Instagram dia. Dia ada follower ramai kalau macam tu, yes, betul. Dan kalau produk-produk yang target market dia okey, saya setuju. Kalau macam STC, macam Royal Vital C, produk-produk ni maknanya boleh tag dua-dua, orang tua dengan orang muda sekali. Dan boleh juga link dengan Facebook. Dah boleh panggil staff famous juga dah. Dah boleh buat selling kat dalam tu. Teruskan Atira. Panjang umur dia. Okey, tunjukkan muka. Dekat sini kejap. Yang lain ni pun nak ambil vitamin C. Jom kita spotlight. Kejap kamera. Macam mana nak ni pusing kamera. Najia bukan anak kawan, anak Kak Norma ke? Alah, dia ke? Ada ni kamera. Ingat saya anak kawan. Anak Kak Norma. Ni pun dia main nak repeat lah ni, nak beli vitamin C dengan skincare punya ni, RJ facial cleanser. Lain daripada vitamin C, Najiha also fokus kepada RJ facial cleanser dengan facial moisturizer, right? Dapat jual berapa? Oh, banyak. Banyak Good. Bagus, dah aktif sekarang. Dia buat memang semua melalui Instagram, Facebook, memang online ni. Lapis baru. Bagus. Jadinya Tahniah. perkongsian daripada Najiha sikit dan juga perkongsian dengan oleh Atira. Jadinya sebenarnya peluang kita memang banyak kerana produk-produk kita ni semacam kita satu kedai. Mungkin dalam satu company yang lain dia ada 2-3 produk, mungkin 10 produk, tapi kita lebih daripada 100 produk. Anda pilihlah produk yang anda rasa dapat boleh menggerakkan bisnes anda. Itu antara kita fokuskan beberapa. Jadi macam Najiha tadi kongsikan 3 produk yang difokus, RJ Vitasi, RJ Facial Cleanser, RJ Moisturizer. Itu pun boleh jalan, tak ada promosi daripada syarikat pun boleh gerak juga. Jadinya kita linkkan. Instagram memang ramai untuk budak-budak muda. Facebook ni mungkin yang veteran sikit. Tapi apa yang Atira cakap, postkan dekat Instagram, tapi dia akan link kepada Facebook. Okay, thank you juga. Okay. Betul, dia cerita pasal elastik satu batu untuk 2 burung lah. Terima kasih Atira di atas perkongsian tadi tu. Betul, untuk posting dekat Instagram, automatik kita boleh post dekat Facebook juga. So tak ada salah, tak ada silapnya, tak ada mana kita fokus je dua-dua. Apa medium yang kita ada, gunakan sepenuhnya. Kita tak tahu rezeki datang daripada mana. Cuma Insta dia nak gambar, video, dia tak mau ayat-ayat copywriting dekat Insta, dia kurang lah rasanya. Itulah dia. Okey, ada soalan yang terakhir? Ada lagi, dah pukul 4, 10 minit dah. Hebat. Okey, kalau tidak ada, terima kasih atas anda join. Dalam masa yang sama juga, kita bukan hanya berhenti di sini dan kita akan teruskan juga untuk berkongsi di dalam chat room kita sebagai bantuan sokongan. Dan minggu depan, jangan lupa kita juga pada tarikh dan hari yang sama dan waktu yang sama kita akan ada satu lagi e-business learning class yang buatkan topik tentang PKP online. PKP online lah. Jadinya
health, maknanya bagaimana kita nak buat cek kesihatan melalui online. Jadi di sini satu peluang juga yang baru untuk boleh kita gunakan. So terima kasih. Jadi kalau kita sambung juga di dalam WhatsApp group untuk bertanya lebih lanjut, dan untuk anda semua terima kasih. Salam Aidilfitri. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih. Jumpa nanti. Bye. Waalaikumsalam. Good. Okay, so nampaknya empat daripada kita good. Sesuatu yang I also belajar juga tentang ini. Mungkin kita bincang, walaupun sekarang pun 4:30 kita ada satu meeting lagi kan. Itulah, saya baru nak makan sekejap ni. Ada 20 minit lagi. If that's the case, kalau you nak makan, so kita stop dulu. Tapi nya dalam masa yang sama, Mala, please take note apa yang kita itu adalah maybe tell us maybe tomorrow untuk beritahu pada kita those people who registration. We are going to discuss about it a little bit more lah. And then a follow up after this. Contohnya Rizwan cabaran yang ini nak post dalam grup dan sebagainya. So untuk WhatsApp group support lah macam biasa. WhatsApp group support. So jadinya esok kita bincang Alright. lah. Okay. Jadi all the best. Thank you very much. Good input and good participation lah juga. Cuma look through, I think that there's a gap. I think that mereka belum lagi dapat tangkap 100% lah. So from here, the least kita, one of the things is that kita boleh do a follow up dengan diorang one by one ke something like that. Itu something yang kita boleh disebut. Ataupun macam lah untuk kelas ni kita buat petang, nampak macam kurang lah orang sekarang ni. Mungkin sebab dah start kerja. Malam okey lah. Boleh. I tak ada masalah. Sebab ataupun nanti I tanya dalam grup balik. I tanya balik dalam grup. Tengok so apa dia orang punya feedback. So jadinya you put 2.5, katakanlah 2.5 dengan 9, katakanlah. 2.5 ataupun 9 lah. Pukul 8.30 awal sangat, pukul 9. Sebab I rasa hari sama lah, hari Selasa juga. Tapi waktu je. Mungkin lebih ramai boleh join sebab saya faham jugalah ramai yang tengah kerja apa semua. Kita tak betul tu. Tengah kerja. Betul-betul. Yalah. Just okay, to update Rizwan, actually remember that we talk about e-business business talk that we want to put Mr. Chan and also Kak Siti Rawan. Tadi managed to talk to dengan Asri. So Asri is going to use yang e-business talk punya slot. Okay. So Kak Wan dengan untuk bulan Julai, Kak Wan dengan Mr. Chan akan cancel. Tetapi I update Mr. Chan, kita gunakan intensif EBSC class as part of the topic yang kita invite tu. Macam contohnya lah, itulah EBSC kita jemput Harry Potter. Kemudian EBSC kita jemput Mr. Chan. Harry Potter lain kita jemput orang-orang lain. I think itu lagi senang lah pada I. At least kita tak commit every month ada 2 e-business talk. E-business talk lah. Tak ada orang susah kita juga. Okay, faham. Jadi kita bukan the EBLC lah tu naikkan. So esok kita bincang kena apa benda yang lagi yang kita yang boleh kita. Alright, so jumpa balik je lah pukul 4.30. Link dia orang tak bagi lagi, tak silap saya. Dah ada. Nanti kasih, nanti je I tengok. Dia hantar kat mana I'm not so sure. Nanti I kalau it's not in the group, I will forward dekat you. Okay, nanti I pun check balik. Alright, thank you. Okay, bye all. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. So malam is ready tomorrow.